Oleh kerana itu, penterjemah kitab hadis, penterjemah Al-Quran sebelumnya, penterjemah Al-Quran dan penterjemah kitab-kitab hadis perlu dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Jikalau kita memberikan tugas menterjemah Sunan Sittah kepada Wahabiyah, maka akan berlakulah di sana kerosakan akidah terhadap rakyat dalam negara yang diterjemah kitab hadis oleh golongan Wahabiyah. Seumpama hadis Aw'al ini, Aw'al, hanya kerana ia berada di dalam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, ulama Al-Azhar tidak mampu lagi untuk menegah kitab ini daripada diedarkan. Kerana itu perlu rangka metod penterjemahan itu jelas, iaitu mengikut fahaman akidah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah yang menjadi akidah umat Islam di Malaysia. Karena apabila bertemu dengan hadis-hadis mutasyabihat yang terdapat dalam kutubus sittah, maka kita selaku penterjemah, di awal kita dah sebut dah, kita menterjemah mengikut metod khalaf, iaitu dengan mentakwilkan kalimah-kalimah kesamaran yang terdapat di dalam beberapa buah hadis yang terdapat di dalam kutubus sab'ah atau sunan sittah. Kalau tak, jadilah apa yang terjadi. Mereka akan menterjemahkan secara lafzi kalimah-kalimah di dalam hadis-hadis Nabi yang terdapat di dalam sunan sittah itu, yang akan membawa manusia, rakyat Islam kepada akidah tajsim dan akidah tashbih. Ini sangat berbahaya. Cukup kalau kita tidak mengulas pula hadis-hadis yang ada dalam sahih Muslim contohnya, maka kita akan mendapati bahawa mak abah Nabi mati dalam keadaan kafir. Maka perlukan ulasan hadis-hadis seumpama ini, dan ulasan itu perlu mengikut metod ahli sunnati wal jamaah, mengikut pandangan ahli sunnati wal jamaah. Maka kerana itu kita perlu berhati-hati di dalam menterjemahkan Quran, menterjemahkan hadis-hadis di dalam kitab-kitab hadis. Kita tak mahu ia terjadi seumpama yang diterjemahkan wasi'a kursiyus samawati wal ard, kursi tempat letak dua kaki Tuhan. Wal a'yadu billah. Wal a'yadu billah. Maka Sayyidina Abdullah bin Siddiq Umar muhaddis, naqid, mengeluarkan jawapan terhadap hadis tersebut. Hadis ini daripada aspek sanad dhaif. Mana mungkin hadis dhaif boleh dijadikan sandaran di dalam ilmu akidah dan usul akidah. Kemudian matannya pula mungkar, menyalahi hadis yang lebih tinggi darjat daripadanya, menyalahi ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahawa di hari kiamat, pemikul arash 8 orang. Sekarang 4 orang. Nabi bercakap ketika belum berlaku kiamat. Kenapa Nabi menyatakan bahawa di sana, di atas lautan itu ada 8 malaikat yang memikul arash? Sepatutnya 4 orang malaikat yang memikul arash. Kemudian Nabi sebut sifat malaikat itu adalah seumpama kambing gurun. Tasbih perumpamaan yang membawa kepada penghinaan kepada malaikat. Allah sendiri menegur orang kufar
Yang nyatakan malaikat adalah wanita. Apatah lagi Nabi pula mengumpamakan malaikat dengan kambing gurun. Kemudian dinyatakan malaikat mempunyai sayap. Tetapi di sini malaikat seumpama kambing gurun dan sebagainya. Maka diserahkan akan jawapan-jawapan itu kepada Syekh Abdul Majid Al-Labban. Kemudiannya dicetak jawapan tersebut yang dengan menyebabkan Al-Azhar menarik kembali keputusannya daripada mengizinkan kitab itu diedar di Mesir. Yang akhir sekali berlakulah musajalah, berlakulah pertembungan di antara kumpulan Ahlus Sunnah dengan Wahabiyah di Mesir ketika itu. Kumpulan Ahlus Sunnah, Syekh Zaid Kautsari, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Muhammad Ismail, Abdul Rabbin Nabi, Syekh Abdul Rahman Khalifah. Manakala di bahagian Wahabiyah atau Syekh Muhammad Hamid Al-Faqi, Syekh Abdullah Al-Qasimi Al-Najdi, yang mana di akhir makalah itu Syekh Muhammad Hamid Al-Faqi menulis, katabahu abdu rabbih al-mustawi bizatihi ala arshihi. Telah ditulis makalah ini oleh hamba Tuhan yang duduk di atas arash dengan zatnya. Dengan zatnya berlaku perdebatan di antara kumpulan Ahlus Sunnah dengan kumpulan Wahabiyah di Mesir berkaitan dengan buku yang mengandungi akidah tasbih dan akidah tajsim tersebut. Yang kemudian apabila pihak Wahabi mendapati sukar untuk berhadapan menghadapi kehebatan, ketajaman hujjah Al-Imam Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Abdullah Al-Qasimi Al-Najdi Ar-Riyadh, memberikan tawaran kepada Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, memberikan tawaran kepada Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dengan menyatakan kepada beliau, anta muhaddithun muttali'un, engkau muhaddis, engkau banyak membaca, mengkaji, ya? Saya tawarkan engkau supaya bergabung dengan kami, karena apabila kamu bergabung dengan kami, kamu dapat memberikan banyak manfaat kepada kami, dan kami akan menjanjikan kepada kamu 3 perkara. 3 perkara yang dijanjikan kepada Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Pertama, menjadi tetamu kerajaan Arab Saudi mengerjakan haji. Siapa tak mau duduk di istana dhiyafah, di istana tetamu, servis 5 bintang. Ini banyak di kalangan ahli ilmu yang terpikat dengan tawaran ini. Yang kedua, kamu akan mendapat gaji bulanan daripada kerajaan Arab Saudi. Gaji bulanan. Syekh Abdullah tidak ada sumber pendapatan. Pendapatan beliau hanya daripada upah mengedit kitab, contoh dia, mentahqiq kitab, berapa banyak sangatlah, menulis kitab dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kami akan buat majlis haflah kabirah, majlis besar di Continental Hotel 5 bintang. Kami akan jemput a'yan wal ulama, pembesar-pembesar dan para ulama, untuk memuliakan engkau wahai Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Tapi Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari sama sekali tidak mau bekerja Ini pesan saya kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan jatuhkan marwah kalian, jangan rendahkan kedudukan kalian dengan bekerja satu meja dengan Wahabiyah, apatah lagi
duduk di bawah perintah Wahabiyah. Jangan sekali-kali kita Ahlussunnah, bos kita Wahabiyah, majikan kita Wahabiyah. Ini Sayyidina Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Mauqif luar biasa, pendirian luar biasa Sayyidina Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ini qudwah kita, ini idola saya, ini ikutan saya. Saya tidak akan sama sekali bekerja bersama Wahabi, apatah lagi duduk di bawah kekuasaan dan perintah Wahabiyah. Ini kehidupan Sayyidina Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Sehingga diriwayatkan oleh muridnya, pada suatu hari beliau bersedih. Sedih karena kesempitan kehidupan. Sempit hidup. Tak ada sumber pendapatan yang tetap. Lebih sedih lagi beliau pergi ke perpustakaan, kedai kitab, minta kepada tuan punya kedai kitab dengan cara hutang. Tak ada duit nak bayar. Kitab Al-Imam Al-Mizzi dalam bab Naqdir Rijal. Sedih. Ya akhir sekali murid beliau menghadiahkan kepada beliau kitab tersebut, yang walaupun sebelumnya Sayyidina Abdullah tidak mahu menerima apa bantuan daripada murid-murid beliau, yang apabila beliau kembali ke Tanjah Maghrib, beliau duduk di atas zawiyah Siddiqiyah. Saya sendiri melihat bilik beliau yang begitu kecil, shilingnya boleh digapai dengan tangan, tingkapnya yang kecil mengarah ke laut Tanjah tersebut. Duduk bersama isterinya di atas zawiyah yang diasaskan oleh ayahanda. Apabila orang ramai datang menziarah beliau, murid-murid beliau mencadangkan, menawarkan kepada beliau untuk membelikan rumah bagi beliau. Beliau menolaknya. Diturunkan sedikit tawaran itu untuk menyewakan rumah bagi beliau. Beliau juga masih menolak. Maka beliau hiduplah di bilik yang kecil yang tak layak bagi seorang tokoh, seorang imam, seorang muhaddis, seorang mufassir, seorang faqih, seorang usuli, seorang wali yang didatangi oleh manusia untuk mendapatkan manfaat dan faedah daripada beliau. Tetapi adapun mengorbankan mauqif pendirian dengan bersekongkol dengan ahli bid'ah, terutamanya Wahabi ketika itu, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ingat, ini adalah syekh kita. Innaman nasu bi syuyukhihim, manusia bersama syekhnya. Ini ayah kita yang kita bangkat, yang kita bangkat, yang berkemungkinan tidak ada pada diri murid-murid beliau, termasuk kita. Jadi oleh kerana itu, jangan kita terhege-hege menawarkan, terhege-hege mempromosikan tokoh-tokoh ahli sunnah untuk bekerja di bawah Wahabi atau bersama dengan Wahabi atau diperalatkan oleh Wahabi. Ini yang perlu kita faham. Ini yang perlu kita ambil i'tibar daripada hul al-Imam Sayyidina Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari ini. Kalau tak ada apa yang kita dapat melainkan mauqif ini pun sudah mencukupi. Dan ini adalah syaraf kemuliaan bagi ahli sunnati wal jamaah. Bagi kita adalah akhirat, bukannya dunia ini. Bagi kita adalah Allah, bukannya makhluk Allah SWT. Biar kita tidak tersohor, biar kita tidak masyhur, biar kita hidup mastur, tetapi yang penting jangan sampai peringkat kita mengorbankan prinsip kepada ahli bid'ah. Jadi banyak lagi sebenarnya apa yang Walid hendak bicarakan mengenai Imam Sayyidina Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari.
Tapi rasa cukuplah sekadar ini, dan insya-Allah pada malam besok kita akan riwayatkan amalan dan asas Madrasah Al-Ghumariyah kepada siapa yang mahu menggabungkan diri dalam madrasah yang mulia ini. Ya moga insya-Allah kita benar-benar mempunyai hubungan, mempunyai kaitan dengan sahibul haul, yaitu Imam Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, dan kita bagi Fatihah, hadiahkan Fatihah kepada beliau dan kepada usul beliau dan kepada syuyukh beliau, dan moga kita tergolong-golongan kekasih beliau, murid beliau, pencinta beliau, insya-Allah, yang dengan menyebabkan kita akan bersama beliau di hari akhir kelak.